Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. So sahabat-sahabat, hari ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat, nak bincang dengan sahabat-sahabat mengenai isu yang hangat sekarang ni ya, yang dikatakan kerajaan Papanun tumbang. Jadi Papanun dan Wak Ponorogo mereka berdua sedang mencari langkah demi langkah untuk bagaimana dan cara mana untuk mensabotaj perjalanan yang telah dibuat oleh pihak Perikatan Nasional, yang mana apa yang telah dihantar kepada yang di-Pertuan Agong itu, mereka cuba untuk mensabotaj dan mereka cuba untuk ikut jalan belakang. Mereka tuduh PN sebagai tebuk atap, tapi mereka main belakang. Tapi walau bagaimanapun sahabat-sahabat, perjalanan mereka, usaha mereka, langkah-langkah mereka tidak berjaya kerana kebanyakan MP-MP yang ada sekarang ni telah tahu apa yang dibuat oleh Papanun adalah merosakkan negara. Kalau Papanun masih lagi menerajui negara, kalau Papanun masih lagi memerintah negara, pertama sekali rakyat akan sengsara, kedua kos sara hidup rakyat tidak akan terbela, cukai akan naik dan meningkat dari masa ke masa, dan negara kita akan dikuasai oleh pahaman-pahaman liberal dan juga pahaman-pahaman yang dibawa oleh puak-puak CIA yang telah dimaklumkan oleh Cikgu Bat. Jadi itu yang MP-MP kita dah mula nampak, MP-MP kita dah mula sedar. Ini bukan soal duit yang Papanun nak bayar mereka, nak beli mereka. Tapi ini soal maruah negara, soal kedaulatan negara dan keselamatan negara. Jadi kalau masih lagi Papanun nak memerintah negara, ini yang MP-MP dah nampak dan dah lihat betapa gagalnya ataupun betapa bahayanya sekiranya Papanun memegang tampuk pemerintahan negara. Itu sebab Papanun dan Wak Ponorogo akan berusaha langkah demi langkah, macam-macam langkah untuk mensabotaj ataupun menggagalkan proses yang telah kita jalankan untuk kita menukar kerajaan baru dan juga Perdana Menteri baru. Ini yang dimainkan berbagai-bagai spekulasi yang dimainkan oleh persepsi oleh puak-puak ni lah, puak-puak Walanun Haprak, puak-puak ni Ponorogo, puak-puak Papanun untuk membuatkan rakyat di Malaysia ni rasa gusar, rakyat di Malaysia ni rasa macam 50-50 dengan apa yang telah dinyatakan oleh Raja Putra dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya benda ni memang dah berlaku. Benda ni sedang tunggu saja pengumuman daripada yang di-Pertuan Agong. Jadi itulah yang dibuat oleh Papanun dan Ponorogo. Ini dua P memang bahaya sahabat-sahabat. Ponorogo dan Papanun. Dua P ni memang orang yang pengkhianat lah, boleh dikategorikan pengkhianat negara lah. Jadi kalau sahabat-sahabat masih lagi sayang kepada dua P ni, Ponorogo dan Papanun ni, saya pun tak tahulah. Sebab kita dah nampak jelas apa yang diberi peluang Papanun untuk mentadbir negara, tapi kita tak nampak satu kesan pun. Sekurang-kurang kalau kita nampak 40% pun dah sikit, Alhamdulillah. Tapi ini teruk. Subsidi tarik, kos sara hidup teruk, harga barang tak terkawal, beras sampai sekarang pun tak nampak, ekonomi merundum, mata wang ringgit merundum. So bagaimana kita nak memberikan Papanun untuk terus sampai ke PRU16? Lagi jahanam, lagi sengsara hidup rakyat. Ini yang MP-MP kita dah nampak. Jadi Papanun dan Ponorogo akan buat apa cara pun untuk convince ataupun untuk menggertak ataupun berbagai-bagai cara lah mereka akan buat supaya MP-MP tidak lari untuk menyokong mereka. Sebenarnya apa yang saya dimaklumkan, bahawa MP-MP dah sedar, MP-MP dah nampak kalau Papanun masih terus menerajui negara, kita punya negara bermasalah sahabat-sahabat. Jadi
apa yang dibuat oleh Ponorogo sekarang ni cuba nak menggertak ataupun nak menakut-nakutkan MP-MP UMNO ataupun cuba untuk convince MP-MP UMNO, sebenarnya ni Ponorogo mendapat satu jalan yang buntu. Sebab MP-MP UMNO dah tak heran dah sekali dengan dengan ni Ponorogo. Dia pun kalau kena pecat ke, kalau kena apa pun dia tak heran. Kalau dia pecat pun dia dah sebagai ahli parlimen bebas, pun masih lagi dia ada hak untuk pergi tukar sokongan. Dia pecat, dia kena. Dia tak pecat, dia kena. Sebab MP-MP sekarang ni dah nampak pengkhianatan yang dibuat oleh Ponorogo, pengkhianatan yang dibuat oleh Papanon. So, sahabat-sahabat, kerja kita sebagai rakyat dan orang biasa adalah kita teruskan berdoa supaya apa yang diusahakan oleh pemimpin kita berjalan dengan lancar dan Allah mempercepatkan proses pengumuman, insya-Allah. Jadi bagi saya, sahabat-sahabat, dan saya nak maklumkan kepada sahabat-sahabat, apa yang kita usahakan tu insya-Allah tidak ada apa masalah. Cuma sekarang ni mereka terpaksa menggunakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kegusaran kepada rakyat. Konon-konon benda ni gagal, konon-konon benda tak jadi, tidak, sahabat-sahabat. Sedangkan apa yang kita lihat dan kita dengar, Tuanku Sultan Johor pun tak nak siapa-siapa menghadap. Jadi langkah untuk jumpa tuanku pun tak boleh, langkah untuk jumpa tuan guru pun tak boleh, nak langkah apa lagi pun dah tak boleh. Jadi langkah demi langkah banyak yang gagal, yang Papanon dan Ponorogo buat banyak yang gagal. Sekarang ni kita dengar mereka buat langkah Cameron Highland pula, insya-Allah langkah Cameron Highland pun akan gagal. Sahabat-sahabat, sebab bila kita ada hati tak ikhlas, hati pengkhianat, hati untuk merosakkan negara, Allah sayang negara kita ni diberkati, insya-Allah. Puak-puak yang macam ini Allah tidak akan tolong. Itu sebab Allah tunjukkan kita dalam masa setahun bagaimana pengkhianatan demi pengkhianatan, kerosakan demi kerosakan yang dibuat oleh dua pemimpin ni, Ponorogo dan Papanon. So rakyat kena tengok, rakyat kena pandang apa yang saya katakan ni benar atau tidak benar. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga apa yang kita usahakan ni berjalan lancar dan tiada apa-apa alangan, InsyaAllah. So kita jumpa di lain-lain konten. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.